Seorang pemuda pulang ke rumah setelah habis berniaga bersama seorang rakannya di pasar malam. Ketika dia melangkah masuk ke dalam rumah, dia kemudian memanggil ibunya tetapi tiada sahutan balas. Dia pun menuju ke bilik ibunya untuk mendapatkan ibu tersayang. Setelah lampu bilik dipasang, alangkah terkejutnya apabila dia mendapati ibunya terbaring di atas katil dengan kesan darah di leher. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada malam kejadian, si anak keluar dari rumah kira-kira jam 8.30 malam dan ibunya tinggal bersendirian di dalam rumah pada malam itu. Suami mangsa tiada di rumah pada ketika itu kerana bertugas di luar kawasan dan si anak merupakan anak tunggal dalam keluarga. Selepas si anak selesai berniaga di pasar malam, dia pergi berjumpa rakan-rakannya sehingga jam 2.45 pagi dan pulang ke rumah pada jam 3.15 pagi. Apabila dia tiba di rumah, si anak membuka pintu grill dan kemudian dia menyedari pintu itu tidak berkunci. Pintu grill biasanya dikunci oleh ibunya. Semasa si anak masuk ke dalam rumah, jam loceng berbunyi. Si anak kemudian memanggil ibunya dari ruang tamu tetapi tiada sahutan balas. Dia melihat pintu bilik ibunya terbuka separuh. Dia kemudian masuk ke dalam bilik dan membuka lampu. Apabila lampu terpasang, si anak melihat ibunya terbaring di atas katil dengan kepala ditutup dengan bantal. Dia kemudian mengangkat bantal dan melihat kesan darah pada leher ibunya. Dia memanggil nama ibunya tetapi tiada tindak balas. Luluh hati seorang anak apabila melihat keadaan ibu sendiri seperti itu. Si anak yang dalam keadaan terkejut meluru keluar dari bilik dan memanggil seorang rakannya yang pada ketika itu sedang berada di luar rumah dan dia menjerit kepada rakannya itu supaya masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, si anak memberitahu rakannya apa yang berlaku kepada ibunya. Si anak kemudian meminta rakannya itu membuat laporan polis manakala si anak keluar dari rumah untuk meminta bantuan jiran. Pada masa yang sama, si anak menghubungi bapanya dan memberitahu apa yang berlaku kepada ibunya. Rakan kepada si anak tiba di balai polis kira-kira jam 3.30 pagi. Dia kemudian membuat laporan polis tentang kejadian pecah rumah di rumah mangsa. Anggota polis yang bertugas pada ketika itu segera memaklumkan kepada pegawai penyiasat kanan yang bertugas iaitu ASP Nirmala anak perempuan Arumugam. ASP Nirmala kemudian menghubungi seorang pegawai forensik untuk menjalankan siasatan forensik dan seorang jurugambar polis untuk mengambil gambar di tempat kejadian. ASP Nirmala tiba di rumah mangsa kira-kira jam 3.45 pagi. Hasil siasatan awal mendapati mangsa telah tinggal di rumah tersebut sejak 7 tahun lalu bersama anaknya. Suami mangsa pula hanya pulang ke rumah itu apabila hari cuti sahaja, memandangkan jarak tempat suami bertugas dan rumahnya agak jauh. Suami mangsa seorang anggota polis trafik dan bertugas di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Selepas suami mangsa menerima panggilan daripada anaknya, dia terus bergegas pulang. Setibanya di rumah, suami mangsa jatuh pengsan apabila melihat mayat isterinya dan kemudian dia sedar dari pengsan sebaik polis tiba. Suami mangsa telah mengesahkan bahawa kotak shilling yang diletakkan di sebelah katil mangsa dan telefon bimbit milik mangsa hilang. Pegawai penyiasat bersama pasukannya tiba di rumah mangsa kira-kira jam 5 pagi pada pagi yang sama kejadian. Pegawai penyiasat menamatkan siasatan forensik mereka kira-kira jam 11.30 pagi hari yang sama. Antara barang kes yang diambil adalah sebilah pisau, cawan berwarna coklat dan cawan berwarna biru yang terletak di sinki dapur. Selain itu, tin minuman dengan tulisan Monster Energy Drink turut diambil. Pegawai penyiasat juga telah mengambil swab DNA dari cawan berwarna coklat di sinki dapur dan tin minuman dengan tulisan Monster Energy Drink yang disyaki mempunyai air liur dan cap jari untuk dianalisa. Hasil keputusan dari bedah siasat yang dilakukan oleh doktor pakar patologi pula mengesahkan punca kematian mangsa adalah disebabkan pendarahan yang banyak akibat beberapa tikaman yang ditimbulkan di leher. Siasatan untuk mengesan suspek giat dijalankan. Suspek pertama ditahan pada hari yang sama di Ulu Kinta. Maklumat yang diberikan dari siasatan suspek pertama telah membawa kepada penahanan suspek kedua dan seorang lagi di Ipoh.
Dari maklumat yang diberikan oleh suspek kedua telah membawa kepada penahanan seorang lagi. Jadi, ada 4 orang yang ditahan ketika siasatan polis dijalankan. Suspek pertama bernama Deva Fragason, anak lelaki Saravanan 16 tahun, dan suspek kedua pula bernama Nagarujun, anak lelaki Arjunan 19 tahun. Manakala 2 orang lagi yang turut ditahan bersama suspek adalah kenalan mereka, iaitu Navin Raj dan Tivarasan, anak lelaki Mohan. Kedua-dua suspek telah didakwa melakukan pembunuhan sehingga menyebabkan kematian ke atas seorang wanita berbangsa Melayu di dalam sebuah rumah di Taman Tanjung Emas, Ulu Kinta, Perak pada 11 Februari 2015 di antara jam 12.30 pagi hingga 2 pagi. Kedua-dua suspek didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Ketika di mahkamah, kedua-dua tertuduh menafikan yang mereka berada di tempat kejadian pada ketika kejadian bunuh itu berlaku. Ini kerana mereka mendakwa berada di tempat lain pada ketika itu. Deva Fragason mendakwa bahawa dia berada di kafe cyber pada masa kejadian itu berlaku, manakala Nagarujun pula berkata dia berada di rumah bapa saudaranya bersama sepupunya iaitu Nivan Raj. Jika kedua-dua tertuduh mendakwa bahawa mereka berada di tempat lain pada ketika kejadian ini berlaku, jadi siapa sebenarnya yang membunuh mangsa? Hasil keputusan analisa telah mengesahkan terdapat cap jari milik Nagarujun di salah satu barang kes yang diambil di dapur rumah. Maklumat yang diberikan oleh tertuduh semasa penyiasatan juga membawa kepada penemuan kotak shilling, telefon bimbit, baju dan seluar yang dipakai oleh Deva Fragason dan seluar yang dipakai oleh Nagarujun. Berdasarkan analisis DNA terhadap sampel darah tertuduh pertama dan kedua, ahli kimia mengesahkan bahawa baju dan seluar yang dipakai oleh Deva Fragason dan seluar yang dipakai oleh Nagarujun ada kesan darah mangsa. Ketika membuat keputusan pada penutupan kes pendakwaan, Hakim Perbicaraan membuat penemuan fakta bahawa yang pertama, ahli patologi memberikan keterangan terperinci mengenai kecederaan yang dialami serta kemungkinan punca kematian si mati, di mana pakar patologi menyatakan bahawa si mati telah mengalami pelbagai kecederaan akibat tikaman di lehernya. Kedua, pakar patologi juga menyatakan bahawa luka-luka itu ditimbulkan dengan objek yang tajam, rata dan tirus. Ini konsisten dengan pisau yang ditemui di sinki dapur. Selepas analisis profil DNA, ia disahkan bahawa pisau itu berlumuran darah si mati. Dan akhir sekali, tiada saksi mata yang melihat tertuduh pertama dan kedua melakukan kesalahan itu. Bagaimanapun, pihak pendakwaan bergantung kepada keterangan mengikut keadaan melalui forensik profil DNA, laporan cap jari dan kenyataan oleh Navin Raj bahawa tertuduh pertama dan kedua telah memasuki rumah mangsa dan melakukan kesalahan membunuh. Dari keterangan Tivarasan pula menunjukkan bahawa Nagarujun tidak pernah membantah rancangan Deva Fragason untuk memecah masuk rumah mangsa. Tertuduh kedua tidak menafikan dia melakukan kesalahan itu bersama tertuduh pertama. Tertuduh kedua ada bersama tertuduh pertama ketika mangsa ditikam. Kesan darah mangsa juga ditemui pada baju dan seluar tertuduh pertama dan kedua. Ini menunjukkan tertuduh pertama dan kedua mempunyai niat yang sama dalam melakukan kesalahan itu. Hakim Perbicaraan telah mendapati satu kes prima facie telah ditimbulkan oleh pihak pendakwaan dan memerintahkan tertuduh pertama dan kedua untuk membela diri. Deva Fragason dalam pembelaannya mendakwa bahawa dia bekerja dengan mangsa sebagai tukang cuci di homestay milik mangsa. Deva Fragason berkata dia pergi ke rumah mangsa untuk meminta gaji namun ditolak oleh mangsa. Mangsa telah memberikan kotak shilling dan berjanji akan membayar gaji Deva Fragason pada hari berikutnya. Deva Fragason kemudian menaiki motosikal untuk berjumpa rakannya dan makan burger bersama mereka. Selepas itu, dia pulang ke rumah dan meninggalkan motosikalnya di rumah. Dia kemudian berjalan ke kafe cyber dan ketika dalam perjalanan, dia mengambil wang dari kotak shilling dan melemparkan kotak shilling itu di tepi jalan.
Tertuduh pertama berada di kafe cyber itu sehingga jam 5 pagi pada hari kejadian. Dia telah memfailkan notis alibi, tetapi alibi itu tidak disokong oleh sebarang bukti. Deva Fragason juga mendakwa bahawa dia telah dipukul oleh polis semasa tangkapan dan telah dipaksa untuk mengakui kesalahan itu, namun tiada bukti untuk menyokong dakwaan tersebut. Nagarujun dalam pembelaannya pula mendakwa dia tinggal di Sukudai, Johor. Pada Januari 2015, dia datang ke Taman Ramai Bercam dan tinggal dengan bapa saudaranya bersama sepupunya iaitu Navin Raj. Nagarujun mendakwa pada 10 Februari 2015, dia pergi kerja sekitar jam 6 petang. Pada jam 9.30 malam, Deva Fragason bersama Tivarasan dan Niven Raj datang ke tempat kerjanya. Mereka kemudian makan malam di restoran yang terletak di hadapan tempat kerjanya. Selepas makan malam, mereka berempat pergi ke padang berhampiran dan duduk di situ sehingga jam 10.30 malam. Nagarujun berkata dia berjalan kaki dan tiba di rumah kira-kira jam 11.30 malam. Selepas itu, dia mandi dan terus masuk tidur sehinggalah dia tiba-tiba dikejutkan dan ditahan polis pada jam 6 pagi pada keesokannya. Nagarujun juga mendakwa bahawa dia tidak berjumpa dengan mangsa maupun pergi ke rumah mangsa. Di akhir kes perbicaraan, Mahkamah Tinggi Ipoh mendapati pihak pembelaan telah gagal menimbulkan keraguan munasabah ke atas kes pendakwaan. Daripada keseluruhan keterangan, apabila digabungkan telah membawa kepada satu kesimpulan bahawa Deva Fragason dan Nagarujun telah melakukan kesalahan membunuh si mati. Memandangkan tertuduh pertama berumur 16 tahun pada masa kesalahan itu dilakukan dan mengikut definisi, Deva Fragason dianggap sebagai kanak-kanak kerana berumur bawah 18 tahun. Hakim perbicaraan telah menggunakan Seksyen 97-1 Akta Kanak-Kanak 2001 di mana ia menyatakan antara lain bahawa hukuman gantung sampai mati tidak boleh dikenakan ke atas kanak-kanak. Seksyen 97-2, 97-3 dan 97-4 memperuntukkan hukuman alternatif bagi kesalahan yang boleh mengakibatkan hukuman mati jika dilakukan oleh kanak-kanak, iaitu penahanan atas limpah perkenan Raja Negeri. Oleh itu, Deva Fragason, anak lelaki Saravanan, diperintahkan ditahan di penjara atas limpah perkenan Sultan Perak sehingga suatu perintah lain dibuat oleh Baginda Sultan. Bagi tertuduh kedua pula, Nagarujun berumur 19 tahun ketika melakukan kesalahan itu dan sebagai pesalah muda, tidak ada undang-undang yang melarang mahkamah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati di atas kesalahan yang telah dilakukannya. Oleh itu, hakim perbicaraan telah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas Nagarujun, anak lelaki Arjunan. Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Rayuan di Putrajaya. Setelah meneliti rekod rayuan, alasan penghakiman dan penghujahan bertulis, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara mendapati bahawa sabitan dan hukuman terhadap kedua-dua tertuduh adalah munasabah. Panel hakim mendapati tiada merit dan menolak kedua-dua rayuan dari kedua-dua tertuduh itu. Oleh itu, panel hakim Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Ipoh terhadap Deva Fragason dan Nagarujun. Penghakiman penuh di Mahkamah Tinggi Ipoh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Deva Fragason, anak lelaki Saravanan and Another 2018 1 LNS 1783. Penghakiman penuh di Mahkamah Rayuan Putrajaya boleh dirujuk dalam kes Nagarujun, anak lelaki Arjunan and Another lawan pendakwa raya 2021 1 LNS 100.